Selamat pagi semua. Apa laungan PRU, laungan Perang UMNO PRU 15 kali ini? Seringkali menjelang PRU, pasti ada laungan-laungan keramat yang akan menjadi laungan hebat setiap parti. Contoh kata Pakatan Harapan, lawan tetap lawan, lawan tetap lawan. Itu adalah laungan keramat parti ataupun gabungan Pakatan Harapan. Warisan pula aku tak pasti apa. Barisan Nasional mungkin laungannya mungkin ke apa. Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, apa laungan Perang UMNO pada PRU 15 kali ini? Adakah menurut salah seorang daripada pembaca di dalam channel aku dan juga aku lihat dalam Facebook, di Instagram, ada yang mengejek, mereka kata laungan UMNO mungkin pada kali ini ialah bebaskan Najib, bebaskan Zahid. Aku rasa bukan itu kali laungannya. Tapi tak tahulah, mungkinkah? Kita pun tak tahu. Kalau di Sabah ada juga yang cuba mengejek, mereka kata bina jambatan Labuan. Karena jambatan Labuan ini selalu kejap ada, kejap tiada. Hanya pada PRN dan PRU saja barulah tiba-tiba jambatan Labuan muncul dan ada. Dia hanya ada 5 kali setahun. Jadi bolehlah dicalonkan jambatan Labuan Sabah ini sebagai jambatan gaib terkenal di seluruh dunia, benda ajaib ke-12 di dunia. Di tempat Anda apa? Sila berikan komen kamu. Apakah janji PRU yang paling hot tapi yang hanya muncul sekali dalam 5 tahun? Setelah beberapa penafian, nama anak Najib Razak timbul lagi sebagai calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Pekan pada PRU 15 ini. Menurut laporan, Nizar Najib hampir pasti dipilih calon menggantikan ayahnya yang menyandang kerusi Pekan sejak 1976. Najib tidak boleh bertanding kali ini atas sebab kita semua sudah tahu dia adalah banduan yang paling hot di penjara Kajang. Sama ada Nizar atau adik tirinya, yaitu Noriana Najwa, bertanding di Pekan, peluang menang amat cerah. Sebelum ini, ada ura-ura Noriana akan dicalonkan UMNO BN untuk bertanding di Pekan. Beliau anak Najib bersama Rosmah Mansur, manakala Nizar ialah anak sulung Najib hasil perkahwinan dengan Tengku Putri Zainah Tengku Eskandar, istri pertama Najib. Ramai yang yakin anak Najib akan menang di Pekan. Keyakinan itu kerana keluarga Najib mempunyai talian rapat dengan Pekan sejak berzaman. Razak Hussein, ayah Najib, Perdana Menteri yang kedua negara dan wakil rakyat Pekan. Apabila kerusi Pekan kosong dengan kematian Abdul Razak pada 14 Januari 1976, Najib dipujuk UMNO untuk menceburi arena politik menggantikan ayahnya. Najib yang ketika itu berusia 23 tahun menang tanpa bertanding. Kasih sayang orang Pekan khususnya UMNO kepada Razak dialih kepada Najib. Bagi mereka, apabila mereka melihat Najib, mereka melihat Abdul Razak. Kini saya percaya begitu jugalah keadaannya. Apabila mereka melihat anak Najib, akan terlihat Najib. Berbanding Noriana, Nizar dikatakan lebih dekat dengan Pekan. Beliau sudah agak lama aktif di kawasan berkenaan dan merupakan Ketua Pemuda UMNO Pekan. Jawatan yang beliau menang tanpa bertanding. Oleh itu, ramai percaya Nizar calon BN di Pekan kali ini. Di samping faktor mesra Pekan, UMNO akan pasti juga menjajah kisah sedih Najib untuk mendapat simpati rakyat, khususnya orang Melayu, dalam erti kata lain, keadilan untuk Najib dijadikan laungan Perang UMNO. Dakwaan tidak dapat keadilan sememangnya naratif Najib terutama pada detik-detik akhir proses rayuan
di Mahkamah Persekutuan berhubung kes SRC Internasional Ogos lalu. Mahkamah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara dan denda ke atas Najib. Di pekan, taktik itu akan membuah hasil yang diidamkan. Bagaimana pula di kawasan lain? Pada peringkat negeri maupun nasional, adakah laungan keadilan untuk Najib boleh mendapat sokongan yang diharapkan? Tentu UMNO tahu atau dapat rasakan rakyat umumnya percaya dan yakin Najib sudah diberi setiap peluang dan ruang ketika membela diri di mahkamah. Daripada mahkamah tinggi kepada mahkamah rayuan hingga mahkamah persekutuan, mahkamah tertinggi di negara ini, bagi rakyat biasa, kes SRC Internasional dilihat sama dengan berdepan, sama dengan skandal 1MDB. Najib seperti kita, tahu sedang berdepan dengan banyak lagi pertuduhan membabitkan 1MDB. Ada lagi 4 kes membabitkan beliau, yaitu Najib di mahkamah. Teringat pada 9 Mei 2018, waktu terbit tanda-tanda jelas bahawa UMNO BN akan tewas PRU 14, kalangan UMNO secara senyap mengakui 1MDB kesan besar yang mengakibatkan mereka tewas pilihan raya umum itu. 1MDB terus menghantui UMNO. Malah, Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob, beberapa bulan lalu menyuarakan kebimbangan isu kapal perang atau kapal tempur pesisir LCS yang hangat diperkatakan ketika itu akan dipergunakan seperti skandal 1MDB. Suka atau tidak, adil atau sebaliknya, sebut skandal 1MDB, wajah Najib akan terbayang. Walaupun ada yang mengatakan 1MDB itu isu basi, ia tidak atau belum dilupakan sebahagian besar rakyat. Oleh itu, adakah UMNO akan memaparkan wajah Najib dan menggunakan taktik keadilan untuk Najib semasa berkempen? Walaupun sedar, itu boleh mengingatkan kembali rakyat akan skandal 1MDB, apa pula pandangan rakan UMNO dalam Barisan Nasional. Ismail Sabri beberapa kali sebelum ini mengakui soal ekonomi telah menyulitkan kerajaan UMNO BN apabila menghadapi PRU 15. Oleh kerana rakyat sedang dihimpit kesusahan akibat kadar inflasi melambung, harga barangan mahal dan kos sara hidup menggunung, Ismail Sabri pasti mahu kempen UMNO BN berpaksikan pembelaan rakyat. Apatah lagi, masalah ekonomi masih belum menunjukkan tanda akan pulih. Dalam masa terdekat, bekalan barangan keperluan ada yang masih terjejas. Sehingga kini, slogan PRU 15 UMNO belum jelas lagi. Selain menyerang parti musuh, bermacam aspek cuba diketengahkan seolah-olah strategi tidak tersusun. Mungkin keadaan akan jernih apabila manifesto BN dikeluarkan kelak. Untuk maklum, isu hangat pilihan raya umum ini ialah rasuah dan ekonomi. Isu periuk nasi. Rasanya itu semua pihak dalam UMNO tahu. Pun begitu, ada pihak dalam UMNO yang merasakan faktor Najib diperlukan untuk menang. Pada masa yang sama, mereka tahu ada juga kesan negatif jika terus-menerus menggunakan unsur Najib untuk meraih undi. Terpaksalah mereka memutuskan mana yang lebih menguntungkan. Kata pemimpin DAP, Liu Chin Tong, ada sekurang-kurangnya 5 faktor yang dapat menjelaskan mengapa UMNO masih kaku dan beku, walaupun para pemimpinnya cuba menonjolkan wajah penuh yakin untuk memenangi PRU 15. Saya tidak akan menguraikan 5 faktor yang beliau senaraikan, cuma memetik kesimpulan yang Liu katakan. Semua faktor ini membuatkan UMNO gagal menarik semula sokongan rakyat yang pernah diperolehnya suatu ketika dahulu. Malah,
Tiada sebarang sokongan baharu yang diraihnya sejak Parlimen dibubarkan 2 minggu lalu. Kenyataan seperti itu memanglah dijangkakan kerana ia datang daripada musuh UMNO. Kalau dah musuh, takkan kenyataan sebaliknya yang dikeluarkan. Bagaimanapun, UMNO sendiri perlu jujur menjawab kepada diri sendiri. Adakah kata-kata itu betul atau tidak? Jawapan tidak perlu diumumkan, kita faham. Sila share video ini supaya semua orang tahu dan mahu tahu dan kita tahu apa laungan UMNO, apa laungan Barisan Nasional, apa laungan Ismail Sabri, apa laungan Zahid Hamidi pada PRU 15 ini. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.